Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abdul Kuwadi Anin Yus Ruslan, betul ke saya sebutnya? Zulaika Kadir, Siti Fatimah, Ifah Umar, Anita Saleh, Fauziah Yunus, Ayah Gawus. Apa khabar? Tak raya ke Kak Ayah? Masya Allah. Di luar raya pun Kak Ayah first, di dalam raya pun Kak Ayah first. Nur Zarina Wati Muhammad Gulam, Hani Raihani, terima kasih duit raya 50 stars. Zuri Zaini Matsyah, Maizura Rahim, apa khabar? Fauziah Yunus, Ina Karim, Nazliah binti Ruslan, Jamilah Osman, Umi Afan Kalishah, Umairah, Suhaimi Emi, Wuryanti Wu, Salina Muhammad Hashim, Nur Lela Salim, Nora Uthman, Nur Jannah, Rashidah Uthman, Nur Alis. Berpeluh ni, baru balik dari surau. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Umi Badaria Rahman, kurban di mana? Anak-anak semua ada ke? Ukhti Aira, Itasha, Syasha Abenua, Siti Andasa, Haji Isnun, Maziah Syafi'i, Maryani Abdul Rahman, Ummu Redha, Alhamdulillah, Hafizi Nur, Masya Allah, Ruslina Ayub. Berpeluh, baru balik dari surau, makan sup tulang paneh-paneh. Alhamdulillah, selesai dah urusan korban di surau rumah saya. Masya Allah. Cik Rodia dari mana on the way balik ke Rawang? Ruzilah Kamarudin, Rehan Hamid, Sofiah Talib, Mariah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sapiah Abdullah, Nur Alis Pikloi, semua orang. Lepas tu orang pula Pikloi nama dia. Inilah wajah-wajah ya, bukan wajah-wajah, nama-nama yang istiqamah, saling keloi mengeloi. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yani Sarah Aisyah Zam, Alhamdulillah. Cari handphone sebenarnya. Okay, kita 2.45. Ustazah pun sebenarnya baru sedar apa ni, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat, belum lagi Cik Rodia, saya sedang siap-siap ni. Sambil-sambil Ustaz masih lagi di surau, maka bolehlah Ustazah berlatahzan sekejap. Takut balik nanti saya dah lewat malam untuk berlatahzan. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
Saya kira waktu yang paling indah bagi semua sahabat-sahabat Latahzan. Minta maaf nampak nama Yusni Zaya Aziz, maka Ustazah keluarkan lidi hikmah ni. Penuh hikmat. Okey. Macam Yusni Zaya Aziz, Ustazah tak payah tanya dah, Yus ada kat mana tu? Contoh, maksudnya Yus sahabat-sahabat Yus, Ustazah nak cakap apa ni, dengar dulu. Ustazah nak cakap orang yang paling bertuah pada hari-hari kerakyatan seperti ini, walau mungkin jauh di sudut hati, sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang tak mampu untuk menguruskan dirinya sendiri, berjalan ke sana sini. Sebenarnya dalam Idul Fitri, Idul Adha seperti ini, yang paling patut kita raikan adalah orang seperti Yusni Zaya Aziz yang sebenar-benarnya. Sebab orang pakat nak pergi ziarah dia sepatutnya. Okay, sahabat-sahabat, memang mungkin ada di dalam hatinya lah, kalaulah aku boleh berjalan, boleh bawa kereta sendiri, aku nak pergi sana sini. Okay, itu hatinya. Tapi tanda syukurnya kepada Allah apa dia? Syukur masih ada orang yang teringat, masih ada orang yang menziarahi. Maka menunggunya dia di rumah dan rasa seronok menerima tetamu, Masya Allah, itu juga menjadi ibadah bagi sahabat-sahabat kita macam Yus. Siapa saja yang diuji sakit pada hari raya yang pertama ini, kan kita nampak ke sana sini orang berselfie atas jambatan, di mana tepi lautan, puncak gunung, atas udara, macam-macam. Yus kata, saya duduk tak mana, saya duduk dalam bilik saya ni sajalah. Tapi bila dia buka luas-luas, sebab ada kawan-kawan kita yang pergi ziarah Yus, dia apa kata, malu lah Ustazah pergi rumah Yus. Malu pasal apa? Kan rupa-rupanya orang macam Yus ni memanglah bukan Yus yang masak, yang kat dapur semua sahabat, tapi jiwa keluarga yang memahami. Masya Allah, sambut tetamu. Yus kata, alah bukan ada apa pun Ustazah, ikan perkasam je. Yus tak tahu ke? Ya, tengok telan ayat liok ni Yus. Padahal baru lepas makan sup daging fresh kan, sup tulang tu belum okey lagi sebab tak ada ikan perkasam Yus. Masya Allah. So semua kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila bersyukur pasti bahagia. Orang yang sangkut jam nak balik kampung semata-mata nak berziarah silaturahim, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuti bukan panjang, bukan sampai seminggu pun, tapi sangkut sampai 20 jam, 24 jam nak balik ke Pantai Timur. Memang tak bahagia, boleh kacau mood, boleh marah-marah contoh. Tapi bila datangkan rasa syukur, syukur kereta tak breakdown tengah jalan, syukur kan kita masih tak sakit pinggang, syukur akhirnya sampai juga. Walaupun mungkin sehari dua je dapat bertemu keluarga, Masya Allah, boleh menguntung bicara yang indah-indah, mengukir senyum, terpinggir segala jahat yang Ustazah sebut-sebut daripada malam tadi. So sama ada kita yang menziarahi atau diziarahi, buatlah dengan hati. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Syukur apa sahaja yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Ustazah nampak sahabat-sahabat, kita dah sampai ke penghujung-penghujung Latahzan ni. Dia banyak datangkan cerita untuk kita berfikir, keakuan ini patut dibuang, keakuan ini sangat-sangat patut untuk dibuang. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dia ajar kita tentang maha hebatnya, maha besarnya, maha agungnya Allah. Tanpa Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita? Walaupun cerita-cerita yang kita nak tahu dalam hujung-hujung kitab Latahzan ni membuatkan kita biar betul, ya ke ni, ya ke ni. Masya Allah sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Semua orang sibuk berhari raya, Ustazah tahu. Tapi sebab Ustazah ada sedikit masa, subhanallah, Luqman Hakim pun mesti duduk di rumah saja, Masya Allah. Tapi Insya Allah ramai orang yang Hanisa Syafi'i, ramai orang yang teringat kepada Luqman Hakim, anak anda ataupun anak andanya kepada Laili, subhanallah. Jadi jangan risau Ustazah, bila hari-hari kebesaran macam ni kan, Ustazah selalu teringat orang-orang yang kerdil. Kerdil, bukan kerdil Yus Niza, bukan kerdil, okey? Yang besar macam kita ni Yus, tapi kadang-kadang merasa kerdil. Tolong sahabat, besarkan jiwa kita untuk bertakbir, membesarkan Allah sepanjang hari ini, tak ada hentinya sampailah selesai hari tasyrik. Dia beza dengan Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita tak ada rasa untuk meraihkan Idul Adha.
So kebanyakan hatta sehingga dah lepas Zuhur ni ada surau masjid yang belum settle lagi urusan korban. Tapi berdasarkan pengalaman ustazah menguruskan, bantu surau masjid menguruskan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yus, alah, Yus Niza ni nak kenal babak, nak kenal lidi cantik ni tau. Dia sebut je kan Perkasam tu nak meleleh ayak liok, tak boleh mengajak ni Yus. Allahu Akbar. Itu sebab sahabat-sahabat bukan apa yang kita hidangkan kan, bukan siapa yang datang, tapi bagaimana kita mempersembahkan hati. Pagi tadi di TV Al-Hijrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, tajuk apa? Korbankan dunia demi akhirat. Ustazah daripada semalam lagi masih dapat tugasan tu, Ustazah pun cakap, banyak ni aku nak kena study ni, ada banyak kisah-kisah korbankan dunia demi akhirat kan. Tapi nak cakap dalam keadaan orang dalam mood raya pagi-pagi tadi kan, belum balik pun lagi daripada solat raya kebanyakannya. Lepas tu dalam sekejapan tak sampai setengah jam tu, Ustazah nak bercakap tentang korbankan dunia demi akhirat. Memang sukarlah nak dapat mood tu, nak dapat roh tu sahabat-sahabat. Sebab contoh kan, Alah Ustazah kemain lagi korbankan dunia demi akhirat tu, yang pergi studio baju kemain lagi. Contoh ni sahabat-sahabat. Ya Allah, sebab isunya bukan apa yang pada zahir, tapi adalah apa yang pada batin kita. Masya Allah, siapa yang boleh menerobos, teropong sampai ke hati kita. Oh, ni rasa baju macam ni memang ikhlas ni, ni rasa baju macam ni tak ikhlas ni. Siapa sahabat-sahabat? Allahu Akbar. So yang berkorban, tolong bukan sebab kita bayar duit sahaja kita dah merasa keakuan. Masya Allah, bukan. Tapi apa yang kita persembahkan, apa yang kita nak beritahu Tuhan yang maha tahu, itulah Allah. Aku tahu ni hang ni kan apa tujuan hang masuk korban ni. Sebab setiap tahun sahabat kita didatangi oleh hari raya korban. So apa sebenarnya yang kita dah ubah dalam kehidupan? Apa yang kita dah ubah dalam kehidupan? Masya Allah, sahabat-sahabat yang mata arba'iyah. Apa yang rajin sayang? Ustazah duduk saja ni rajin. Jadi anda jangan mengharapkanlah yang tag kawan-kawan tu, kenapa tak muncul lagi ni kawan-kawan ni. Jangan, tidak ada paksaan. Ini adalah hari orang membesarkan Allah. Sahabat-sahabat, kalau bezanya Idul Fitri dengan Idul Adha, Idul Fitri sunnahnya saling ziarah menziarah kan. Jangan ajar anak-anak kita duduk sajalah depan TV, ngadap WhatsApp, handphone, IG, segala mak nenek, TikTok sebagainya. Ziarah menziarah. Bila dah menziarah, ajarkan mereka adab. Sedang bercakap dengan orang tua kan, kenapa mata dekat handphone? Bukan nak habis satu silibus kitab Al-Tahzan nak bercakap dengan orang tua tu. Orang tua tu cuma nak tanya apa khabar, sekolah macam mana, layanlah sekejap. Ajarkan, mak nampak kamu sembang dengan tok, dengan handphone kat tangan, mak ambil handphone tu. Kena brutal sikit macam tu mak. Kan sebab sekali-sekala jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila korban pula, Ustaz cakap tadi, Alhamdulillah tahun ni abang nampak, sebab Ustazah kat TV Al-Hijrah tadi ralat jugalah sebab tak dapat bersama-sama dengan jiran. Dia kata apa, ramai juga yang datang bawa anak. Alhamdulillah, abang nak macam ni lah, budak-budak bagi budak-budak tengok. Dengan pengawasan orang tua. Manalah tahu tiba-tiba nak sembelih lembu-lembu mengamuk, duk sondol anak orang sebagainya, bahaya juga. Dengan pengawasan orang tua. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, justru kita nak kata apa lagi? Yang boleh datang ke padang, mana-mana tempat penyembelihan, itu pun sunnah. Yang duduk saja di rumah sebab tak ada kemampuan untuk bangkit, sahabat-sahabat sunnahnya meraihkan dengan apa? Sebab tu kadang-kadang Ustazah risau sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang duduk rumah saja, maksiatnya melangkaui dunia. Hanya kerana media sosial yang kita ada sekarang. Orang yang berjalan seluruh dunia, lebih-lebih lagi lah. Kalau tak ada rasa dalam kemampuan dia berjalan ke sana ke sini, ada orang yang lebih patut aku raikan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Baik, kita tak nak cakap panjang sebab Ustazah punya iPad ni tadi Ustazah start 37%. Lupa nak charge bateri, dan ni tak sesuai untuk Ustazah sambil bercakap sambil charge sebab dia punya tu pendek. So Ustazah on sajalah. Sahabat-sahabat, kawan-kawan lain yang perasan Al-Tahzan ada hari ni, tak boleh nak live, tak mengapa. Yang penting Ustazah tahu setiap hari tidak ada hari tanpa Al-Tahzan.
Dan tanpa saya mengeluarkan apa-apa pun yang dikorbankan, memang saya nak buat. Anda jangan rasa macam, Ustazah ni kesiannya dia. Tak ada siapa paksa saya pun. Saya bahagia, saya seronok. Okay, nanti tu Ustaz baru balik. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada apa-apa. Ustaz nak siap-siap pergi ke Boja pun, everything dah siap semua. So lepas Ustazah habis je, kami pun dah boleh start kereta ke KLIA. Okay, Alhamdulillah. Dayana tahun ni raya dalam kuarantin. Why? Semoga Allah beri kesihatan, insya-Allah. Allahumma betul Mazni Ahmad, sangat betul, masya-Allah, terbaik. Bab 267. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjamin. Kalau sahabat-sahabat ada yang mendengar dalam kenderaan, anak-anak semua mendengar saat ini, mungkin cerita kita ni nanti akan dipandang oleh mereka, ya ke Ustazah Mak ni cerita betul ke? Sahabat, muka surat 571, bab 267, kitab La Tahzan. Hatta dalam bab yang sebelumnya kita belajar semalam, Dr. Aid Al-Qarni sepertinya mencabar kita. Kalau tak percaya, rujuk cerita ni dalam kitab sekian-sekian. Maknanya sebelum kita kata ada ke cerita macam ni, tanya diri dulu, dah berapa banyak kitab dan kau baca dalam hidupmu selama ini? Subhanallah. Bayangkan ulama hebat ni sahabat, bila nak menulis, buat kajian, pembacaan mereka, jalan pemandangan mata mereka yang luas, Masya Allah, pergaulan mereka yang hebat dengan orang-orang saleh, ini menjadi sumber cerita mereka. Subhanallah. Kak Raha Rauf, Akak Seronok, Allahu Akbar. Akak duduk kat mana? Akak tahu tak jiran saya ni ada nama Raha. Tapi bukan akak lah. Sebab saya tahu Raha nama dia, tapi saya tak tahu Raha Rauf ke apa. Akak duduk mana Sebab tadi saya tengah makan daging sup dengan jiran-jiran. Ada jiran saya tu nama Kak Salaha, kan, dekat-dekat. Sebab apa ni, Masya Allah, kita berjiran pun kalau tak ada program-program macam ni, bukan senang nak jumpa sahabat-sahabat. Lepas tu mulut saya ni asyik-asyik nak panggil Kak Salaha tu, Kak Raha, Kak Raha, Kak Raha. Lepas tu saya, apa hal lah mulut saya ni asyik sebut Kak Raha je hari ni. Rupanya saya nak bersembang dengan Raha Rauf dalam ni. Subhanallah. Banyaknya nama-nama baru ni. Halimah Muhammad Ismail yang saya tak pernah sebut sebelum ni. Mungkin Supiah Mashud, Masya Allah, Mashud ke Mashud ni, Ros Amran, Zini, Rohina Latif, Ifah Omar. Okey, kita teruskan. Hamidah Sa'ad, Fida MB, Masya Allah. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya bahawa seseorang daripada kaum Bani Israel meminta kepada lelaki lainnya untuk memberi pinjaman sebanyak 1000 dinar. Orang yang meminjamkan itu berkata, Ustazah Zain nak pinjam duitnya Zauridah Muhtar, contoh. Kan nak pinjam sangat-sangat ni dalam jumlah yang banyak pula. Contoh macam Zauridah Muhtar, Ustazah nak pinjam duit. Masya Allah, kan cerita ni. Seorang lelaki meminta kepada lelaki lainnya untuk memberi pinjaman sebanyak 1000 dinar. Banyak, okey? Orang yang meminjamkan itu berkata, kan, tapi siapa tadi Ustazah nak pinjam duit Zauridah, kan, kemudian Zauridah tanya pada Ustazah, apakah anda memiliki saksi? Sebab tu kalau kita bab nak meminjam duit ni, dalam suratul Baqarah, satu muka surat yang paling panjang, itu bab hutang saja. Betapa pentingnya kita mencatat hutang. Takut kita terlupa, takut yang memberi pinjam tu dah, orang pinjam 1000, dia minta 2000 pula, contoh kan. Jawab si peminjam, saya tidak memiliki saksi selain Allah. Tu dia. Ustazah nak pinjam duit sahabat. Kemudian sahabat ni kata, siapa saksi Ustazah nak pinjam duit ni? Kita dah terdesak sahabat, tiba-tiba disuruh cari saksi. Bukan ada zaman ada call, telefon abang saya pula, bang, kau datang sini ya, ni aku nak pinjam duit kawan aku ni, dia minta saksi pula. Kau ada kat sini kan, kau dekat datang kat aku sekarang ni, contoh. Tak ada zaman tu, mana ada handphone bagai sahabat-sahabat dirahmati Allah. So dia kata, aku tak memiliki saksi selain Allah. Hebatnya yang nak bagi pinjam duit tu pula menegaskan, cukuplah Allah sebagai saksi. Ini barulah betul buku bertemu ruas ni. Dua-duanya orang alim lagi sahih, lagi soleh. Apakah anda punya pelindung? Tanyanya kemudian.
Jawab si peminjam, saya tidak memiliki pelindung kecuali Allah. Masya Allah. Dia tanya, ada penjamin tak? Aku ada saksi tak? Aku tak ada saksi melainkan Allah. Kenapa saja yang kita buat disaksikan oleh Allah? Hang ada pelindung tak? Aku tak ada pelindung kecuali pelindung aku adalah Allah. Masya Allah sahabat. Selanjutnya memberi pinjaman, menyerahkan 1000 dinar kepada si peminjam. Lalu dia setelah kedua-dua belah pihak bersetuju menetapkan tempoh pengembaliannya, manakala rumah kedua-duanya dipisahkan oleh sebuah sungai besar. Sahabat tahu ada 2 orang lelaki. Seorang peminjam, seorang pemberi pinjam. Rumah mereka kedua-duanya dipisahkan oleh satu sungai yang besar. Zaman tak ada postman, zaman tak ada telefon, handphone tak ada. Okey, siang meminjam dah dipersetujui oleh si peminjam nak bagi 1000 dinar. Janji contoh cukup bulan ni aku bayar deh. Nak bayar ni macam mana? Dia dah balik ke rumah seberang sungai. Tiba waktu dijanjikan, hok ni tunggu je tepi sungai. Si Polan ni mesti datang. Maklum bersaksikan Allah tadi, pelindungnya adalah Allah. Mustahil dia ni boleh tipu. Indahnya kan hidup macam tu. Saling percaya mempercaya. Disebut nama Allah, hati dah bergetar. Datang rasa gentar, takut sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk jadi manusia yang main putar alam. Kan takut sebab saksinya Allah, pelindungnya Allah. So balik ke rumah, tiba pada waktu dia nak pulangkan. Dengar betul-betul cerita best ini. Ketika tempoh pengembaliannya telah tiba waktunya, si peminjam pergi dengan membawa wang 1000 dinar untuk dikembalikan kepada pemilik piutang. Sambil menunggu sebuah perahu, dia berdiri di tepian sungai. Alah, best lah cerita ni. Jom kita buat cerita. Apa, siapa nak beli drama Ustazah? Namun hari itu kebetulan tidak ada satu perahu pun. Hari dia janji nak pulangkan duit, dia berdiri macam kita tunggu bas dekat bus stop lah kan. Bas tak kunjung tiba. Ni perahu nak pergi kat seberang sungai tu tak kunjung tiba. Malam pun tiba dan untuk beberapa lama dia tinggal menunggu di tempat itu. Namun belum ada juga orang yang dapat menghantarnya ke tempat orang yang meminjamkan. Dia nak pulangkan duit seperti hari waktu yang ditetapkan. Tapi dia tak menjangka langsung. Biasanya hari-hari ada perahu untuk ke seberang sana. Tapi hari ini tak ada, bahkan sampai ke malam. Walaupun dia dah tunggu sekian lama. Dengan penuh harap, akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya dulu Ustazah cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah. Jangan tak yakin dengan Allah. Bila kita dah tahu niat apa yang kita pasang, nekat serahkan kepada Allah. So dia bukan nak menipu. Ustazah kata paling penting dalam hidup ni, jangan ada niat nak buat jahat dengan orang. Jangan niat nak menipu. Allah tahu hati kita sahabat. So orang ni tak ada niat nak menipu, tapi dia nak pulangkan duit, tunggu perahu tak datang. Jadi apa lagi yang kita nak minta tolong? Telefon apa semua tak ada. Bayangkan sahabat-sahabat. Ya Allah, dia bercakap dengan Allah. Ya Allah, orang yang bagi aku pinjam duit tu, dia tolong aku masa tu. Dia tak minta apa-apa saksi pun bila aku cakap saksi aku adalah Engkau ya Allah. Dia meminta kepadaku saksi, namun tidak aku dapatkan saksi selain Engkau. Allah tahu tak bahawa orang ni sangat beriman kepada Allah. Dia juga ya Allah meminta penjamin, namun tidak aku dapatkan penjamin selain Engkau. Ya Allah, sampaikanlah surat ini. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, indah. Hidup bertemu dengan orang-orang yang begini, hati kita tidak ada gundah. Siapa pun dalam hidup kita yang Allah datangkan, semuanya dari Allah. Cuma kadang-kadang sangka-sangka kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul ke orang ni? Tantah dia niat macam ni. Kita tak bertanya pun kepada Tuan Badan, tiba-tiba kita main bersangka-sangka. Sahabat, jangan macam tu dalam hidup. Kita ni macam-macam masalah lagi. Masalah pasangan hidup, masalah kerjaya, masalah anak-anak. Allah hantar, tadi Ustazah sembang dengan beberapa jiran, sampai ada yang mengalir air mata. Ustazah dah tak sanggup dah rasanya, tapi kan Ustazah sabar sampai mana lagi. Maka Allah datangkan pertolongan yang luar jangka. Sahabat,
please buang sangka-sangka dalam hati kita. Buang kejahatan-kejahatan dalam hati. Terkadang kita terlampau terpengaruh dengan cakap-cakapnya orang, dengan sangka-sangka hasutan iblis, godaan syaitan. Orang cakap kat kita tu benda yang benar dah, benda yang tepat, tapi kadang-kadang kita tak boleh terima sebab kita merajuk dengan satu benda. Kita nak merajuk dengan siapa sebenarnya, sahabat-sahabat? Bukankah setiap satu yang berlaku adalah ketentuan Allah? Masya Allah kan. Jadi Ustazah pesan, kalau si peminjam tadi tu memang tak ada niat nak menipu, dia kata apa? Dia juga meminta penjamin, namun tidak aku dapatkan penjamin selain engkau. Dia bercakap lagi dengan Allah, ya Allah, sampaikanlah surat ini. Bukan ada postman, bukan nak hantar pakai kurier apa sekarang ni kan, pos laju ke apa ke, sahabat-sahabat, apa ninja van, tak ada. Tapi subhanallah, dia buat macam mana? Mengambil sebatang kayu dan melobangi kayu itu. Lalu dia masukkan wang 1000 dinar dalam kayu tersebut beserta dengan sepucuk surat. Sepucuk surat yang telah ditulisnya. Ditulislah kan, mungkin inilah wang 1000 dinar. Akulah sahabat yang kau bagi pinjam tempoh hari. Dan aku beri, dia tak tulis lah kat sini. Ustazah pandai-pandai reka kan. Dia tulislah mengatakan bahawa dia nak pulangkan duit 1000 dinar. Aku dah tunggu perahu sampai ke malam, tapi perahu tak sampai. Aku takut engkau menunggu di seberang sungai kan, contoh. So lalu dia lemparkan batang kayu yang berisi duit tadi dengan berisi surat. Sahabat, logik akal kita tak boleh terima cerita ni. Tapi perkara ini berlaku pada zaman wali-wali Allah yang Allah pilih ceritanya untuk sampai kepada kita dengan hikmah kita membaca kitab Al-Tahzan. Kita tak boleh, kalau ada anak-anak sebelah kita, tengok cerita ni, anak-anak kita, iya ke mama, tak logik lah cerita ni. Memanglah kau rasa tak logik sebab kau buka-buka mata tangan kau dah main handphone dah. Paling kurang zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah dulu dah ada telefon rumah kan sahabat-sahabat. Ya Rab. Tapi ini kisah puluhan tahun dulu. Yang ini saja kaedah. Dengan izin, kebaikan dan pertolongan Allah, kayu itu bergerak menuju tepi seberang. Pada saat yang sama, si pemberi pinjaman juga sedang menunggu janji sahabatnya itu. Subhanallah, dia berdiri tepi sungai menunggunya. Namun tidak seorang pun yang datang. Dia punya tunggu. Tak datang pula. Tapi dia tak bersangka-sangka lagi. Dia mesti penipu ni. Kenapa dia tak tuduh kawan tu? Sebab dia tahu ketika orang ni kata, saksi aku adalah Allah, pelindung aku adalah Allah. Ya Allah, meremanglah bulu roma sahabat. Ya Allah, bila semuanya dah disandarkan kepada Allah, tak ada istilah nak cengkelat sana sini, nak marah sana sini. Faham ke tak raya-raya ni maksud cengkelat ni? Masya Allah sahabat. Katanya di dalam hati apa? Sebab dia dah sampai malam dah tunggu. Lelaki yang ditunggu-tunggu nak pulangkan duit ni tak sampai-sampai lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia terus je, daripada aku pulang dengan tangan kosong, jiwa yang hampa, kan dah tunggu lama harap kena dapat duit pulangan tapi tak dapat. Dia tak bersangka jahat ni, mesti tak nak bayar hutang aku, tak. Dia tunggu, dia hanya bersangka baik. Daripada aku pulang dengan hampa, mengapa tidak aku mengambil kayu bakar untuk keluargaku di rumah? Dia terfikir pula sambil-sambil menunggu tu nak himpun kayu untuk dijadikan kayu bahan bakar di rumahnya. Pada masa yang sama, dia melihat sebatang kayu di tepi sungai tempat dia berada. Maka dia mengambilnya dan membawa pulang ke rumah. Ambil kayu tadi, rupanya utusan orang seberang sana yang tak dapat perahu untuk pulangkan duit yang dipinjam. Setibanya di rumah, kayu itu dibelah, nak buat kayu api, dibelah, dan ternyata dia mendapatkan wang dinar dan sepucuk surat di dalamnya. So dalam surat itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia fahamlah, oh surat ni dari si Polan. Surat ni menyatakan dia nak pulangkan duit. Dia jujur, dia tunggu perahu sampai malam, perahu tak datang. Samalah macam aku yang menunggu, aku tak bersangka jahat kepadanya. Aku hanya nak balik dengan membawa kayu. Kayu utusan sahabat tadi tu tiba-tiba toeng lalu depan dia. Subhanallah sahabat. Kisah macam ni bukan sikit. Bahkan dalam Quran Allah ceritakan bagaimana peliknya kita. Fir'aun, dia bunuh semua anak-anak lelaki yang lahir pada zaman itu semata-mata takutnya dia
anak-anak lelaki ni lepas 20 tahun bila dia dah besar, dah dewasa ni, nanti akan ambil tahta dia. Rupa-rupanya Allah hantarkan Nabi Musa. Dihanyutkan dalam satu perahu kecil, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berjalan dengan izin Allah sampai ke kaki istananya Fir'aun. Isterinya Fir'aun kata, dahlah, satu-satunya bayi lelaki ini je jangan hang buang pergi mana-mana. Jangan hang bunuh dia. Kita belah dalam rumah ni, kita kan tak ada anak lelaki. Ibarat macam itulah sang isteri memujuk sang suami. Akhirnya dia punya takut dekat seluruh anak-anak lelaki yang akan menginjak-injak dia satu hari nanti. Tapi siapa Fir'aun? Yang tak boleh siapa Musa yang tak boleh terima Fir'aun? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan membawa ajaran, membenarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anak yang ditatang bagai minyak yang penuh di dalam rumahnya Fir'aun sendiri. Kerja siapa sahabat? Kerja Allah. So dalam hidup ni tak ada benda yang kebetulan. Semua aturan Allah. Semua dari Allah. So apa yang kita lalui, menyampah Ustazah ni cerita benda merepek meraban, bukan cerita saya sahabat, cerita kitab. Saya tolong bacakan saja, dan bila saya baca, Masya Allah. Dan bukan sedikit dalam hidup kita ni berlaku perkara-perkara macam tu. Ya Allah Ustazah, yang kita selalu sebut apa? Kebetulan, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya Allah yang rancangkan. Baik sangkaan kita kepada Allah, maka baiklah yang datang. Jahat sangkaan kita kepada Allah, maka jahatlah yang datang, sahabat-sahabat. Tapi macam mana kita nak merawat hati kita ni, kan? Supaya buang segala kejahatan-kejahatan. Sebab kita ada dendam, kita ada hasad, kita ada sangka-sangka, sahabat-sahabat. Kita tak bersihkan hati kita. Kita tak tanya, kita nak tahu pasal A, kita tak tanya pasal A. Kita pergi telefon orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah. Betul ke orang A ni macam ni? Sahabat, indahnya kita kalau orang duk tanya kat Ustazah, Ustazah Zai nak tahu pasal Suzana Amiruddin. Ni Kak Hamidah Saad ni tanya contoh. Siapa suruh nama dekat-dekat tu? Hamidah Saad kata, Ustazah Zai tahu tak pasal Suzana Amiruddin? Suzana Amiruddin kita ni bukan hajah yang sedang berada di Mina ke sekarang ni? Kan dia buat haji kan baru ni. Suzana Amiruddin lain, Masya Allah. Dia kata, Ustazah tahu tak pasal Suzana Amiruddin tu? Betul ke ada pergi haji baru-baru ni? Contoh Kak Hamidah Saad, contoh. Lepas tu Ustazah pun akan jawab apa Kak Hamidah? Kenapa tanya saya? Kenapa akak tak messenger Suzana Amiruddin tu? Saya tak kenal Suzana Amiruddin tu, bukan duduk sebelah rumah saya. Contoh. Akak nak tahu pasal dia, akak pergi tanya kat dia. Bila akak tanya kat saya, belum tentu lagi saya tahu kisah sebenar. Mungkin saya menukuk tambah. Mungkin saya menghasut akak macam-macam cerita. Subhanallah sahabat, betul Munirah Draman. Hidup ini tidak ada yang kebetulan, tapi semua aturan. Aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Munirah Draman orang Ganu. Jadi kena jadi G sikit cakap dengan dia. Subhanallah, betul Baiti Abdullah from Sabah. Memang kena selalu pujuk diri. Ini pencatat nota kita yang hebat. Masya Allah, betul memang selalu kena pujuk diri. Kalau tidak kita bersangka-sangka sahabat, akhirnya yang kerugian kita, yang makin murung kita, yang makin jatuh kita. Syaitan bertepuk tangan tengok orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Demikian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menyaksikan telah membantunya. Dan Allah yang maha menjamin. Kan tadi dia minta saksi, aku tak ada saksi kecuali Allah. Dia minta penjamin, dia minta pelindung, aku tak ada pelindung kecuali Allah. Subhanallah, hari ni sahabat kita nak buat loan, kita jadi penjamin kepada orang. Kan sahabat-sahabat, aduh banyaknya kawan-kawan saya terkena. Kesian mereka ni sahabat-sahabat, bukan mereka yang pinjam, tapi semata-mata jadi penjamin. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penjamin ni yang kena buru dengan bank. Sebab tu orang yang buat ona ni dah tutup handphone, dah tukar alamat, pindah luar negara, dah bankruptcy. Siapa yang dicari? Penjamin. Habis tu takkan kita nak buat loan kat bank, bila orang kata ni ada penjamin, dah ada. Siapa penjamin? Muzayyanah Abdullah, siapa penjamin awak nak pinjam 100,000 ni? Penjamin saya adalah Allah. Kau dah kenapa? Memang kena reject lah dengan bank tu. Memang kita gunakan penjamin kita, mungkin adik-beradik kita, kawan-kawan baik kita, sahabat-sahabat. Tapi tolong ada takwa kepada Allah. Aku takkan zalim pada kawan aku yang menjadikan penjamin ni. Masya Allah. Dan kawan tu tadi percaya dengan kita yang beramanah sebab apa orang percaya dengan kita sahabat?
sebab takwanya kepada Allah. Tapi kalau sekali mengelentong, kan sahabat-sahabat memang niat nak mengelentong, lari lintang pukang, takut kena kejak di hutang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana lagi kita nak mempertahankan diri kerana lidahmu siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ya betul ke? Kan sahabat-sahabat? Kita tak nak kita sengaja berbohong. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Demikian itu kerana Allah yang maha menyaksikan telah membantunya dan Allah yang maha menjamin telah menangani penyampaian kiriman itu. Maka maha tinggi Allah dalam keluhurannya. Ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh sebab itu hendaklah kerana Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nak tinggikan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Nak bertawakal ni tak ada lain dah, Allah yang kita pandang. Subhanallah, hujung-hujung la tahzan ni kan sahabat, dia macam kisah berulang tapi makin menguatkan jiwa kita, makin menjadikan kita orang yang berpaut dengan Allah. Sebab kalau tak ada pautan yang kukuh dengan Allah, out, hancur lebur kita sahabat. Kan kita jadi penat hidup atas dunia ni. Subhanallah. Suratul Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Hak yang bagi pinjam tadi, kau percaya-percaya je saksi dia Allah, dia kata penjamin dia Allah, pelindung dia Allah. Kalau dia nak kelentong hang bila-bila je, si pemberi pinjam tadi, dia tak nampak lain, dia nampak Allah. Kalau benda ni rezeki aku, Allah akan datangkan dengan macam-macam cara. Kalau Allah kata ini bukan rezeki aku sahabat, ini indahnya tawakal. Berusaha lalu bertawakal. Alah Ustazah, saya dah usaha dah macam-macam, saya dah tawakal, tapi semuanya habis hancur lebur juga Ustazah. Sahabat, serahkan pada Allah. Mungkin bukan kali ini, akan datang bila kita betul-betul menyerahkan kepada Allah, luar biasa. Kisah-kisah seperti ini menjadi ibrah kepada kita. Kita tengok 3 renungan daripada orang-orang hebat. Daripada Labid berkata, jika engkau berbisik kepada hawa nafsumu yang suka mengajak kita kepada kejahatan, bisikkanlah kedustaan. What? Kita disuruh mendustai nafsu kita. Contoh, nafsu kata apa? Jomlah malam ni kita pergi mana? Kita pergi merompak rumah orang. Syok, nanti kau boleh jadi kaya raya. Kita pun ada satu bisikan dalam hati kita. Malam ni kan raya, banyak je orang balik kampung. Jiran sebelah aku ni memang tak ada, tak salah ni kalau aku rompak rumah dia ni. Sekali-sekala kot, bukan berkala-kala, apa salahnya? Sahabat, bohongi nafsu kita. Kita memang mengiyakan, alah sekejap je aku nak mencuri tu, aku boleh dapat dia punya laptop sebiji, jual 3,000 dapat duit dah. Sahabat, tapi kita kelentong, tak bagus. Walaupun nafsu kata bagus, kita kata tak bagus. Benda tu Allah tak suka kan? Selalu kontra dengan nafsu orang beriman. Kalau kita tunduk dengan nafsu, itu akan menjadikanmu lesu dan terus mudah untuk ke neraka Allah. Tapi kalau kamu berlawan, kamu berdusta dengan nafsumu, ini satu kebaikan. Kerana jujur kepada nafsu, betul lah, orang sebelah tak ada, kita merompak salahnya. Sekali-sekala, jadi tak perasan punya. Kerana jujur kepada nafsu akan mengecewakan harapanmu. Elok nak pergi merompak, tenok ke bunyi kereta polis datang. Kan sedap-sedap kau nak keluar daripada rumah jiran sebelah tu, polis datang dengan garinya. Macam mana pula polis boleh tahu ni? Akhirnya mengecewakan kita. Kita kata, kalaulah aku tahu polis nak tangkap aku malam ni, aku tak ikut apa yang nafsu aku suruh. Sebab tu jangan ikut sangat. Kan itu maksud dia tadi, bisikkanlah kepada nafsumu, bisikan kedustaan. Ni kalau kita tak mengaji tinggi sikit, kita tak faham sahabat kan bahasa orang tua-tua ni, Masya Allah. Al-Bisti berkata, ubatilah dirimu yang lelah kerana kesusahan dengan kesenangan hingga dia kuat kembali.
dan hiburlah dia dengan sedikit jenaka. Dulu kita belajar dalam Latahzan, hapuslah air matamu yang semalam, ia tinggal sejarah. Tak salah kita bergurau senda, tetapi jangan sampai kita menipu dalam gurauan. Jangan sampai kita melampau-lampau, ketawa berdekah-dekah sampai kita terlupa. Nabi berjenaka tak? Nabi berjenaka. Untuk apa? Untuk hiburan. Yang seadanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan melampau-lampau. Okey? Tetapi jika engkau berikan kepadanya hal itu, pakailah takaran sebagaimana garam yang dibubuhkan pada makanan. Sahabat, syair-syair orang terdahulu ni, Masya Allah, buat kita fikirlah. Okey, jenaka tu perlu. Perlu banyak mana Ustazah? Seperti perlunya garam pada makanan. Garam pada makanan boleh bubuh satu balang, memang pitam terus darah tinggi lah kita sahabat. Tapi masak tanpa garam, Ustazah nak diet tak? Ustazah kena makan tanpa garam. Oh, saya tak boleh follow. Mampu saya tak boleh follow langsung. Apa kak nak goreng ikan? Nak goreng ikan tapi tanpa garam. Nak masak gulai ikan tanpa garam. Oh no, saya memang tak boleh. Kurangkan garam okey kak, tapi tak bubuh garam langsung saya tak boleh. Patutlah Ustazah ni besar semacam je. Biar pihak hampa nak cakap apa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, maknanya gurauan itu perlu. Tetapi perlunya setakat mana? Takarannya, hitungannya, timbangannya seperti perlunya garam pada makanan. Tak boleh melampau. Dan kalau hidup tak ada gurauan langsung, hidup straight forward, orang bergurau kan? Orang bergurau main cak-cak dengan dia. Apa cak-cak? Oh, takut sahabat-sahabat, takut. Anak-anak pun tak nak dekat. Kan sahabat-sahabat? Cicak bunyi. Cicak kata betul Caja. Hidup kena ada gurau-gurau sikit-sikit, tapi jangan melampau. Seperti perlunya garam pada makanan. Bagus kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Terakhir, kenapa Kak Siti Azmah ni mendengar dari Republik mana? Oh, Masya Allah, hebat ni. Raya dekat mana tu? Subhanallah. Abu Ali bin Ashibli berkata, dengan memelihara kesihatan jasmani jiwa yang ada di dalamnya terpelihara, laksana api akan tetap menyala di dalam cerobongnya. Api yang menyala di dalam cerobong masih terkawal, bukan menyala di luar cerobong lalu membakar rumah. Jangan kau padamkan semangat jiwamu dengan getirnya keputusasaan. Orang yang putus asa akan hidup tanpa semangat. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bila mana kita tidak ada putus asa, hidup kita pasti sentiasa akan semangat dan pasti selamat. Buku Fasabrun Jamil dituliskan khas nasihat-nasihat penguat jiwa untuk kamu yang hampir berputus asa. Jangan berputus asa. Siti Hajah kata tawah kalau orang utara, tawak hebek. Kan sahabat-sahabat? Jangan kau padamkan semangat jiwamu dengan getirnya keputusasaan. Dan jangan pula kau nyalakan dia dengan harapan yang bukan-bukan. Sebab kita tahu api itu sifatnya membakar. Jadi sahabat, jangan main-main bermain api. Sebab dia akan membakar diri. Kita tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah, benda tu bahaya kat kita, tapi kita nak juga main dengan dia. Satu hari siapa yang menyesal? Siapa yang berputus asa? Masya Allah. Ani Batrisha, kita pakai colour sama lah, purple. Ni sebab kejap lagi tim Darul Fawaz akan ke KLIA dengan t-shirt purple. So Alhamdulillah Ustazah pun ada baju baru juga lah ni kan. Kan warna purple. So pagi tadi pakaian Idul Adha warna lain ni Ustazah pakai dekat TV Al-Hijrah tu. Tapi nak terus pergi surau, nak tengok makcik-makcik potong daun sup semua, takkan nak pakai baju putih-putih gitu. Jadi baju ni Ustazah terus pakai. Sekejap lagi Ustazah nak hantar Ustaz ke KLIA bersama tim Darul Fawaz untuk mereka melangsaikan amanah anda yang join korban Darul Fawaz di Kemboja. Jangan bertanya-tanya lagi, lembu saya dah sembelih ke belum, nak sembelih apa ke bendanya, Ustaz berada di sini hari ini. Bermula besok pagi penyembelihan. So
please bantu dengan doa sahabat-sahabat. Kerja ni dah hampir 15 tahun kami buat. Okay, tak sempat pun nak iklan kat mana-mana sebab setiap tahun Alhamdulillah orang-orang yang memberi kepercayaan kepada kami adalah 80% yang memang tak cari lain dah. Jadi mereka percaya amanah ini. So tahun ni saya minta maaf ramai sangat. Ustazah kenapa tak bagi tahu tahun ni Ustazah buat korban juga? Tak sempat nak iklan. Cerita dekat sahabat La Tahzan, Alhamdulillah. Tapi sahabat La Tahzan yang first time follow memang macam-macam lah pertanyaan ni sebab mereka tak tahu cara kami. Mulai petang ini anda akan diaktifkan dalam grup WhatsApp yang anda telah berada di dalamnya. Lembu anda ditumbangkan, nama-nama siapa peserta, disembelih oleh siapa. Okey, dah selesai penyembelihan barulah anda boleh potong kuku, rambut, segala pantang larang yang tempoh hari kita jaga. Puas hatilah sebab kita nampak sendiri dalam grup WhatsApp tersebut dengan gambar dan video. Jadi bermula esoklah, bukan hari ini. Okey, sayang semua kerana Allah. Alhamdulillah Allah izinkan. Ada sikit lagi. Masya Allah. Sikit lagi. Janjikanlah dia dengan kesenangan dalam kesusahannya. Dan ingatkanlah dia kepada kesusahan dalam kesenangannya. Tengok mak-mak kita pesan. Apa yang seronok sangat tu main tu, nanti mesti ada yang menangis. Betul ya sahabat-sahabat, orang tua-tua kalau cakap macam tu. Pasal apa yang seronok sangat tu lagi, mesti ada yang menangis. Pasal apa? Sebab gurau-gurau, gelak-gelak, lompat, terlompat dekat kepala adik. Adik dah menangis. Kan mak dah cakap, duk seronok sangat tadi dah menangis. Bila kita sedang dalam senang, jangan melampau sangat sampai kita terlupa fasa susah yang akan datang. Ketika kita dalam susah, sahabat, jangan menangis sampai tak boleh nak bangkit. Sedangkan masih ada fasa senang yang menanti kita seperti hujan, pasti akan reda akhirnya. Kebaikan akan didapati olehnya, baik daripada yang ini maupun daripada yang itu. Pasti akan ada kebaikan. Masya Allah. Sebab Sofia Rashid, Ustazah baju Ustazah pagi tadi sama dengan saya. Macam lah, dah beli kat Mekah. Kalau anda beli kat Mekah, sama lah dengan Ustazah. Aduh, tak boleh pakai baju sama dengan sahabat-sahabat ni. Habis masing-masing. Baju Ustazah tu sama. Saya memang tak kisah je pun sahabat. Ada orang, segan lah Ustazah baju saya. Apa segan? Best lah, baju kita sama kan. Mahupun daripada yang itu. Sebab dengan komposisi yang tepat, khasiat ubat tentu dapat dirasakan. Mula-mula makan ubat macam tak ada kesan. Tapi doktor kata habiskan antibiotik ni. You mesti makan ubat ni seminggu. Seminggu tak baik, you datang jumpa I balik. Sebab doktor ada perancangannya. Allah bagi kita ujian dalam satu fasa. Allah ada perancangannya. Lalui, tempuh walaupun pahit. Satu hari ubat yang kita pakai. Apa ubatnya? Ubat cekal, ubat sabar, ubat taqwa. Pasti akan mujarab. Dan kita akan berkata, terima kasih Allah. Kerana ujian inilah engkau mengajar aku untuk bangkit dan terus bangkit. Subhanallah sahabat, moga Allah beri kita faham. Secara tak sedar kita dah habiskan bab 267. Besok insya-Allah bab 268. Ketika Ustazah menanti-nanti berita daripada Ustaz dan tim bila mereka masuk Kampung Cham, jarang ada line semua. Sahabat-sahabat tolong bantu. Saya sangat percaya doa-doa anda semua yang memudahkan banyak urusan kerja, dakwah Ustazah, Ustaz. Okay? Moga-moga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Noni Nadia, Masya Allah, semua sekali Arba'iyah, Asri Ismail, saya sayang anda semua kerana Allah. Salam Aidul Adha. Teruskan takbir sampai habisnya hari tasyrik berakhir. Hanya banyakkan senyuman di bibir. Mudah-mudahan segala kejahatan akan meminggir. Okey, La Tahzan berakhir. Tolong orang beriman, kala dia diam, dia sedang berfikir. Kala dia bercakap, dia sedang berzikir. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.